علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan mulakan pengajian Mishkatul Masabih kita, iaitu sebelum kita memulakan pengajian di dalam jilid pertama dalam kitab Midrajul Fawatih untuk kitab syarah Mishkatul Masabih ni, dalam jilid pertama keseluruhan hadis dalam Mishkatul Masabih lebih kurang 6,000 lebih, 6,000 something lah, sikit-sikit lebih. Jadi saya telah jilidkan dia, saya planningkan dia untuk lebih kurang 10 hingga 11 jilid lah, tak termasuk lagi untuk indeks tadi. Untuk indeks akan ada satu jilid, ataupun di dalam setiap kitab ada indeks dia masing-masing. Jadi benda tu tak dijelaskan lagi, saya masih lagi dalam perbincangan. Khair, jadi dalam jilid pertama ni kita mempunyai dua kitab dalam Mishkat ni, dalam dua kitab, iaitu Kitabul Iman dan satu lagi ialah Kitabul Ilmu. Dalam Kitabul Iman kita ada 5 abwab. Kitabul Iman sendiri hadisnya ada, dan di samping tu dalam Kitabul Iman kita ada lagi ada 5 bab lagi dalam Kitabul Iman, iaitu bab waswas, bab mula-mula bab dosa besar, bab pertama dosa besar, lepas tu bab waswas, bab takdir, bab azab kubur, dan bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan selepas tu dalam lebih kurang 170 berapa hadis di situ, dan ada 83 hadis di dalam Kitabul Ilmu sendiri. Jadi insya-Allah hari ini, sebelum kita mulakan hadis pertama kita, semalam kita ada sedikit pengenalan siapakah pengarang kitab yang pertama, iaitu Allamah Baghawi rahmatullah alaih, dan disambung kembali oleh Allamah Tibris yang menyusun kembali, dan ditambahkan sedikit dalam Allamah Tibris ini. Dia menambah sedikit, dia ada fasal pertama iaitu hadis-hadis sahih dari Bukhari Muslim, fasal kedua daripada selain Bukhari dan Muslim, dan fasal ketiga. Dalam setiap bab ada 3 fasal, dan fasal ketiga iaitu tambahan daripada pengarang kedua. Lebih kurang keseluruhan hadis tambahan yang dibawa oleh pengarang kedua ialah 1511 hadis. So hari ini, sebelum kita pergi kepada hadis pertama, kita nak lihat dulu ada 6 doa yang dipanjatkan oleh 6 doa yang telah dibuat oleh pengarang. 6 doa yang mana pengarang kedua lah Mishkatul Masabih ni, ada 6 doa yang telah beliau doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjayakan kitab ini, menjayakan usaha beliau. Beliau ada 6 perkara. Jadi atas dasar ini saya suka untuk mengambil barakahnya. Jadi setiap doa yang kita doakan untuk sesuatu perkara, mesti ada 6 perkara di hadapan kita. Apa yang diminta oleh pengarang? Yang kedua iaitu Sahibul Mishkat. Di muka surat 116. Di muka surat 116, tuan-tuan buka muka surat 116 dalam jilid pertama,
iaitu doa pengarang. Doa daripada pengarang. Apa yang didoakan oleh pengarang. Daripada 113 tu, itu matan dia dan apa yang dikhulasahkan oleh dia. Doa pengarang. Terdapat 6 doa yang telah didoakan oleh pengarang Mishkat di akhir kitabnya. Maknanya ada 6 doa yang telah dipohonkan oleh penulis pengarang Mishkat ini. Musannif Mishkat ini, dia ambil 6 doa. Pertama, daku memohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta taufik dan memohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makna taufik dulu saya telah jelaskan makna taufik. Kadang-kadang masyarakat mensalah ertikan makna taufik, iaitu masyarakat telah memberi makna taufik itu berlainan daripada makna asal. Misal contoh dia, Mat, kenapa tak datang belajar? Allah tak bagi taufik. Mat, kenapa tak datang masjid? Dia kata Allah tak bagi saya taufik. Itu disalah ertikan makna taufik. Allamah Taftazani rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Tahzib, beliau telah mendefinisikan makna taufik. Apa itu makna taufik? Tarjihul asbabil khair lihusuli matlubil khair. Tarjihul asbabil khair. Tarjih ni maksudnya bersungguh. Saya terjemah dia bersungguh, mengutamakan. Maknanya kita bersungguh, bersungguh-sungguh kepada asbabul khair. Apa itu asbabul khair? Iaitu perintah-perintah Allah lah. Perintah-perintah yang mana Allah SWT telah perintahkan pada kita, dan perintah yang telah diperintahkan oleh baginda SAW pada kita. Itu dipanggil asbabul khair. Sembahyang, puasa, zakat, haji, dakwah, amal soleh, dan semua itu kita panggil dia asbabul khair. Asbabul khair. Jadi mengutamakan asbabul khair, bersungguh-sungguh kepada perintah. Kenapa kita harus bersungguh? Kenapa kita mesti bersungguh kepada perintah? Lihusuli matlubil khair. Kerana kita hendak menghasilkan matlamat kebaikan. Jadi bersungguh kepada perintah supaya menghasilkan matlamat kebaikan. Jadi makna taufik maksudnya di sini ialah bersungguh-sungguh, meminta kesungguhan. Jadi sebenarnya kalau kita bersungguh itulah, insya-Allah kita akan dapat natijah yang baik. Kalau kita nak periksa, kita nak ada exam, maka ibu bapa, bagi pihak ibu bapa bersungguh, bagi pihak pelajar tu sendiri bersungguh. Lepas ada kelas tuition, kelas rumah lagi, kelas tuition lagi, panggil guru personal lagi. Kenapa bersungguh? Kerana nak mendapat natijah yang baik. Apa saja percakapan kita, apa saja usaha kita, kita mesti bersungguh-sungguh. Jadi makna taufik di sini ialah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kepada kebaikan untuk menghasilkan matlamat kebaikan. Jadi doa pengarang pertama ialah daku memohon taufik, iaitu daku memohon kesungguhan. Aku ni dah bersungguh dah ni, aku mohon taufik daripada Allah. Kenapa taufik? Minta kesungguhan. Kesungguhan pun kita kena minta juga, barulah kita akan diberi taufik. Kedua ialah meminta bantuan. Bila ada kesungguhan tapi tidak ada bantuan, bila tak ada bantuan, kita dah bersungguh, kita dah masya-Allah semangat dah, bersungguh dah, tapi tak ada bantuan daripada Allah, maka kesungguhan itu tidak akan terlaksana. Taufik itu tidak akan terlaksana. Jadi pertama kita minta taufik, itu kita minta kesungguhan. Pengarang kata daku meminta kesungguhan, daku meminta taufik daripada Allah. Dan kedua, daku meminta bantuan. Tanpa bantuan Allah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ketiga, semoga Allah menunjuki jalan yang sahih kepadaku. Dah bersungguh, dah ada kesungguhan, dah ada bantuan, tapi jalan tak betul. Melalui jalan yang tak betul. Bila jalan tak betul, tak boleh juga. Jadi minta jalan yang betul, jalan yang sahih. Yang kita jalan tu ihdinas siratal mustaqim,
jalan yang lurus, jalan yang betul. Keempat, oleh kerana beliau menginginkan kitab ini supaya kitab ini berlaku daripada, maknanya tersilap daripada kesilapan, memelihara kitab ini daripada kesilapan. Bila dah betul, jalan dah betul, buat kerja jalan tu dah betul, tapi buat kerja silap pula. Jadi jangan ada melakukan kesilapan. Minta jangan ada kesilapan. Oleh pengarang kata, janganlah kitab aku ni ada berlakunya kesilapan. Tapi manusia tidak dapat lari daripada kesilapan. Tapi kita kena mohon daripada Allah supaya tidak berlakunya kesilapan. Dan kelima ialah, oleh kerana pengarang kata pada setiap hadis daku ingin namakan siapakah sahabatnya. Oleh kerana pengarang pertama tadi dia tak meletakkan nama sahabat, suruh qala Rasulullah. Jadi pengarang kedua, target aku nak letak nama sahabat, dan di akhir kitab aku nak letakkan dia hawalah. Apa maksudnya? Hawalah iaitu nak beritahu sanad hadis ini daripada kitab mana. Jadi fasal ketiga, dan juga memuatkan fasal ketiga iaitu hadis-hadis tambahan daripada beliau. Memudahkan niatku, maksudnya supaya memudahkan pekerjaan. Lepas jalan betul, lepas tu kerja dah tak silap. Tapi kalau tak mudah, benda hak susah, benda yang susah bila dimudahkan oleh Allah, dia akan jadi mudah. Benda yang mudah, tapi jika Allah tak mudahkan dia, maka benda tu kita tak, perkara tadi kita tidak dapat laksana. Seperti kita kata bila kita berdoa pada kawan-kawan kita, kita kata moga dipermudahkan urusan kamu. Dan keenam ialah selagi mana aku hidup, dia memberi faedah. Memberi faedah untuk, pertama sekali untuk diri kita lah. Dan pertama sekali untuk diri kita, dan juga selepas kematianku dapat menyampaikan faedah kepadaku, dan juga memberi manfaat kepada orang ramai muslimin dan muslimat. Beri faedah, dia kata kitab ini yang dia buat ni supaya dapat faedah padaku dan dapat faedah kepada orang yang selepasnya. Jadi ada 6 perkara yang mana kita mesti dalam setiap perbuatan kita mesti target. Jadi di sini pengarang tu tentang kitab dia lah. Jadi sekarang apa yang kita nak buat? Kita mesti ada 6 target. Ya Allah, bagilah daku kesungguhan, bagilah daku bantuan, tunjukilah aku jalan yang betul, peliharalah aku daripada kesilapan, permudahkanlah segala urusanku. Dan keenam ialah dapat memberi manfaat. Hak kita buat ni bukan setakat kita saja, tapi manfaat untuk orang lain. Dengan doa beliau, Masya Allah, sampai sekarang kitab beliau masih lagi dibaca. Selalu kita, kalau kita belajar sistem Deobandi, sebelum kita mengaji kitab hadis sahih sittah, maka kita akan baca kitab Mishkatul Masabih di tahun ke-7. Jadi berpuluh-puluh ribu pelajar setahun menghabiskan kitab ini. Masya Allah, khas doa untuk beliau. Allah sahaja yang dapat menunaikan segala hajat dan keperluan manusia, dan cukuplah Allah yang satu yang dapat melakukan sebaik-baik perbuatan. Tiada daya, la haula, tidak ada daya untuk seorang itu melakukan kebaikan. La haula, dan tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk seorang tadi menahan daripada segala keburukan. Tak mampu kita untuk melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kekuatan kita untuk menahan segala keburukan kecuali melainkan dengan taufik Allah yang aziz, yang maha mulia, dan zat yang mempunyai Azizul Hakim. Azizul Hakim yang memiliki hikmah yang besar, yang mana tiada suatu pekerjaan yang kosong daripada hikmah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang kosong daripada hikmah. Begitu yang telah dilakukan. Jadi itu doa pengarang di dalam kitab beliau untuk apa yang beliau ingin lakukan. Hadis pertama, iaitu muka surat 119. Sebelum muka surat 119 tu dia ada kosong sedikit, untuk sebab nak mulakan satu benda dia mula sebelah kanan. Jadi itu tertib dia, mungkin dia ada kosong sikit. Dan hadis yang pertama, hadis niat, insya-Allah. Dan hadis ini dibuat oleh pengarang. Bismillahirrahmanirrahim.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Terjemahannya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal bergantung dengan niat-niat. Bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul itu diterima. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan diperolehinya, maka hijrahnya adalah kerana dunia tersebut. Barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya adalah kerana apa yang dia berhijrah untuknya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, dalam hadis ini awi mura'atin yatazawwajuha, ada riwayat mengatakan, dalam riwayat setengah-setengah riwayat mengatakan awi mura'atin yankihuha. Saya mentarjihkan, saya mengambil riwayat yatazawwajuha, sebab sebelum memuatkan sesuatu hadis di dalam Midrajul Fawatih ni, saya akan melihat beberapa tabaqah, beberapa cetakan hadis di dalam kitab-kitab yang mana yang paling banyak riwayat itu yang saya ambil di sini. Jadi saya, mungkin ada orang kata kenapa tak ambil yang kihuha? Kami belajar hadis tu mungkin dalam Nawawi yang kihuha. Mungkin ni kenapa ya tazawwajuha? Maknanya yang sama, riwayat bil makna di situ. Jadi saya mengambil riwayat ya tazawwajuha setelah dilihat 10 tabaqah, 10 tabaq, iaitu 10 cetakan kitab. Setiap satu ni dilihat beberapa, sekurang-kurangnya 10 tabaq kitab, barulah dia akan masukkan. Lepas tu saya bariskan pula, sebab hadis-hadis semua kitab besar dia tak berbaris. Lepas tu saya bariskan di sini supaya mudah untuk siapa yang tak belajar nahwu tu, bolehlah baca. Kalau boleh baca Quran, bolehlah baca apabila sudah ada baris. Okey, penerangan. Dari sudut penerangan ialah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Gelaran Amirul Mukminin, gelaran Amir Mukminin ini gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar. Orang yang mula-mula, khalifah yang mula-mula digelar dengan gelaran Amirul Mukminin ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diberi gelaran Khalifatur Rasul, pengganti Nabi, pengganti Rasul, Khalifatur Rasul. Sepatutnya Sayyidina Umar 2 kali khalifah lah, Khalifatur Rasul. Sayyidina Uthman 3 kali lah, Khalifatur Rasul. Tapi semasa Sayyidina Umar, maka beliau telah diberi satu gelaran Amirul Mukminin, iaitu ketua orang-orang Islam. Selepas itu, siapa yang menjadi pemimpin dan khalifah, beliau digelari dengan Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar dipanggil Amirul Mukminin atas dasar taghlib, bersandarkan pada mereka yang selepasnya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar gelaran dia Khalifatur Rasul. Tapi atas dasar taghlib, Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Maksudnya dah bila kita berselawat tu, untuk solat tarawih tu, kita panggil Amirul Mukminin juga, tapi atas dasar taghlib. Tapi orang yang mula-mula, khalifah yang mula-mula digelar Amirul Mukminin ialah Khalifah Sayyidina Umar. Kunyah beliau ialah Abu Hafs. Oleh kerana Sayyidatuna Hafsah adalah anak kepadanya, maka dia nama Sayyidina Umar. Kunyah ni nama gelaran yang disandarkan kepada, dipanggil kunyah, yang bapa kepada si fulan,
atau anak kepada si fulan. Anak kepada si fulan atau bapa kepada si fulan yang digelarkan macam tu. Okey, khair. Jadi tapi Sayyidina Umar dikenali dengan nama beliau Umar, dengan nama zatnya, dengan nama pribadinya. Dia tidak dikenali dengan nama beliau, tidak dikenali dengan nama kunyah. Walaupun macam Sayyidina Abu Bakar, saya boleh beritahu semalam, iaitu dia dikenali dengan nama kunyah Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Quhafah tu juga kunyah, Abu Bakar tu juga, Sayyidina Abu Bakar tu juga kunyah. Nama beliau ialah Sayyidina Abu Bakar tu. Nama beliau ialah Abdullah bin Amir bin Uthman. Abdullah bin Amir bin Uthman. Itu nama atas nama Sayyidina. Mungkin mereka yang tak ada Facebook saya, mungkin dia tak dapat melihat live saya ni. Mungkin boleh tumpang kawan-kawan dia yang sudah ada. Sebab untuk saya punya friends, lalu ramai orang yang meminta untuk menjadi friend baru saya. Jadi saya tak dapat confirmkan dia, kerana saya dah penuh dah. Sudah penuh. Jadi sudah penuh, dia tak boleh. Saya cuba insya-Allah akan keluarkan orang-orang lama mungkin dah tak aktif. Saya minta dia, saya tak aktif, saya akan keluarkan dia lah, unfriendkan dia nanti. Saya akan ambil lah nama-nama tuan-tuan yang banyak sekali, dalam 300 orang dah minta untuk jadi friend saya. Jadi nanti saya tengoklah. Jadi sebab itu mungkin mereka tak dapat melihat. Nanti saya akan masuk di page saya. Selepas rancangan ini, saya akan masukkan kepada page saya, iaitu page Kitab Midrajul Fawatih sendiri, dan boleh lihat di dalam page lah. Dia tak boleh secara live lah mungkin. Ataupun tuan-tuan tahulah cara macam mana untuk dapat melihat secara live. Mungkin boleh buat secara live. Khair, tak apa. Begini, jadi Amirul Mukminin, dia lahir pada tahun 13 tahun selepas tahun gajah, iaitu 13 tahun muda daripada Nabi SAW. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, kerasulan, pada berusia 27 tahun. Dan beliau berhijrah daripada Mekah ke Madinah sebelum Rasulullah berhijrah. Sahabat-sahabat berhijrah dahulu. Rasulullah ialah di kalangan sahabat yang bersama Sayyidina Abu Bakar, di kalangan yang terakhir dah berhijrah daripada Mekah. Orang-orang yang Mekah tu, ramai orang Mekah tu, sahabat-sahabat dahulu lagi pergi. Sahabat-sahabat pergi dahulu lagi. Sebab itu ada satu solat yang mana sahabat kerjakan dahulu daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat Jumaat. Solat Jumaat hukumnya telah turun di Mekah, tetapi oleh kerana tak cukup syarat untuk menunaikan Jumaat, Nabi tidak mendirikan Jumaat di Mekah. Tetapi solat Jumaat didirikan di Madinah. Jadi sahabat sampai dahulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama mengatakan sahabat telah menunaikan solat Jumaat dahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum sembahyang Jumaat ni telah diturunkan di Mekah. Sembahyang Jumaat ni telah diturunkan di Mekah. Jadi pelaksanaannya di Madinah. Pelaksanaan Jumaat tadi di Madinah. Jadi sahabatlah yang mendahului sembahyang Jumaat daripada Nabi SAW. Khair, beliau meriwayatkan lebih kurang 539 buah hadis sahaja. Di kalangan sahabat-sahabat yang tua, tak banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Bahkan sahabat-sahabat yang muda sahaja banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Misalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 5,275 hadis, lebih kurang 5,300 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sebab apa? Itu memang tertib Allah Ta'ala, kerana sahabat-sahabat yang tua, sahabat-sahabat yang dahulu bersama dengan Nabi SAW, hidup mereka ialah apa dia?
hidup mereka tak lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mereka ni tak lama selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar hanya 2 tahun setengah saja. Kalaulah beliau meriwayatkan hadis yang begitu banyak, maka peluang orang selepasnya, peluang sahabat-sahabat dan tabi'in selepasnya untuk mendengar hadis daripada Nabi, mereka yang mendengar daripada Nabi adalah terlalu sedikit. Jadi sebab kita dalam dunia ilmu hadis ni, kita sanad tu yang kita penting, dipanggil sanad ali. Makin pendek perantaraan kita untuk sampai kepada Rasulullah, maka sanad itu kita panggil sanad ali. Sanad ali. Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang tua dalam periwayatan hadis tidak banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang muda. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ini orang-orang muda, kehidupan mereka ni lama selepas kewafatan Nabi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau hidup selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lebih kurang 50 tahun lagi. So dalam masa 50 tahun, hadis yang diriwayatkan oleh beliau ramai dapat diambil manfaat oleh orang yang kemudian selepasnya. Misal Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berusia 19 tahun. Datang berkhidmat di rumah Nabi, dibawa oleh ibunya Ummul Aiman, berkhidmat di rumah Nabi. Maka pada masa itu beliau umur 9 tahun, 9 atau 10 tahun, dan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, 9-10 tahun. Banyak mendengar hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hidup selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat lebih kurang 83 hingga 85 tahun. So 85 tahun tu satu masa yang lama. Jadi orang yang lahir selepas Rasulullah wafat, di usia 60 tahun selepas Rasulullah wafat pun, selepas Rasulullah wafat 60 tahun. So ada umur dia 20 tahun lagi. Dia umur 15, 16 dah riwayat hadis lah. Jadi boleh lagi meriwayatkan hadis daripada seorang sahabat yang mendengar terus daripada Nabi. Itu sebab itu Allah buat macam tu. Kebanyakannya sahabat-sahabat yang muda banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang tua. Itu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah 13 tahun. Dia menjadi khalifah pada tahun 13 Hijrah, dan beliau menjadi khalifah sebanyak 10 tahun 5 bulan. Beliau meninggal wafat pada 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Hadrat Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ialah sahabat daripada Rom. Ni kita panggil dia sahabat Mak Saleh. Dulu Mak Saleh daripada Rom lah, bukan daripada England dan daripada Amerika masa tu, tapi Rom pada masa tu, orang Rom. Dia itu sahabat Mak Saleh. Kalau orang Farsi pula, Abdul Salaman Al-Farsi. Beliau telah diminta oleh Sayyidina Umar untuk mengimami solat jenazahnya. Itu permintaan Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar wafat, meninggal dan mati dibunuh syahid, disyahidkan. Maka beliau meminta supaya disembahyangkan, iaitu disembahyangkan jenazahnya oleh Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lihat dalam kitab Tahzibul Kamal ataupun juga Tarikh Khulafa. Kebanyakan muhaddis meletakkan hadis ni pada permulaan kitab. So pada permulaan kitab, kebanyakan hadis ini di muka surat 119 ya. Siapa yang datang baru, muka surat dia 119. Itu masih lagi di perenggan yang terakhir tadi. Iaitu kebanyakan muhaddis meletakkan hadis ni permulaan kitab. Hadis ini kita panggil dia Tali'atul Kutubil Hadis, iaitu tentera, macam kata komando, tentera yang berada di hadapan. Begitu juga hadis, kebanyakan hadis innamal a'malu binniyat ni dimuatkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka pada permulaan hadis. Kerana dia sebab nak memulakan sesuatu pekerjaan mestilah dengan niat. Okey. Maka hadis ini
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mendengarnya dan telah memperdengarnya di atas mimbar, dan tiada sahabat yang memungkiri hadis ini. Rawinya seorang, sepatutnya hadis ni hadis 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 gharib, iaitu hadis tapi hadis tawatur. Kita panggil dia hadis tawatur. Sebenarnya khabar wahid hadis ini. Tapi oleh kerana tawatur tu pun dari sudut maknawi, bukan tawatur tabaqat, tapi tawatur maknawi. Itu dalam dari sudut dari segi hadis tadilah, takhrij hadis tadi yang kita kata tawatur maknawi. Di sini kita lihat apa niat kita belajar. Apa niat kita belajar? Jadi kita belajar pertama sekali ialah untuk mendapat keredaan Allah. Kita belajar untuk apa dia? Kita mendapat keredaan Allah, supaya kita dapat keredaan Allah dan beramal untuk mendapat keredaan Allah. Jadi ganjaran yang besar lah, muka surat 120 tu, ganjaran yang besar. Tapi kalau kita niat selain daripada Allah, niat kita tadi mungkin akan dikira kesalahan. Jadi macam itu juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada itu saya bawa riwayat Sayyidina Abu Hurairah di dalam kitab Rawahul Abu Daud tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah, yani rihaha. Rawahu Bukhari, rawahu Abu Daud, babu fi talabil ilm li ghairillah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mempelajari ilmu semata-mata untuk mendapat harta benda dunia, sedangkan ilmu itu sepatutnya dipelajari semata-mata untuk mendapat keredaan Allah, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapat bau syurga. Jadi kadang-kadang hadis ini, satu-satu hadis tadi dia untuk personal, tahu tak? Dia untuk diri kita. Jadi hadis ini kita tak boleh tujukan kepada orang lain. Kalau kau belajar tak kerana Allah, tak boleh. Kau buat kerja tak kerana Allah, tak boleh. So kita tak tahu niat seseorang. Sebenarnya hadis ni dialah untuk kita melihat hati kita. Kita tidak melihat kepada orang dan kita tidak menuding kepada zahir seseorang. Sebab di dalam hati, wama tukhfis sudur, apa yang berada di dalam hati ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi manusia tidak tahu. Di hadis ni bukan kita gunakan dia, kita praktikkan dia untuk kita tengok pada orang lain. Tidak, kita kena praktik dalam diri kita. Oh saya, apa niat saya? Jadi jangan kita kata, kalau kau belajar tak ikut kerana Allah, tak boleh. Itu tak boleh. Salah. Nak dipraktikkan pada orang lain sebab kita tak tahu. Cuma kalau kita boleh bagi tahu, cuma kita beritahu secara umum, tak apa. Kita tak boleh spesifikkan kepada satu orang dia buat tadi, dia buat, kita tak ada keikhlasan. Jadi Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, hadis ini dipanggil nisful iman. Hadis ini kita panggil dia nisful iman, separuh nisful ilmu, separuh ilmu. Tengok apabila sesuatu untuk kita lihat, dia ada banyak-banyak kaedah juga. Sebab dalam permulaan-permulaan ni saya akan beritahu kawaid-kawaid dan kaedah-kaedah untuk kita memahaminya dengan mudah apa yang didakwakan oleh ulama-ulama di dalam mensyarahkan hadis tersebut. Kita tengok. Kata Imam Syafi'i, hadis ini separuh ilmu. Apa maksud separuh ilmu? Maknanya kalau kita belajar satu hadis, kalau kita tengok pada zahir maknanya kita belajar satu hadis, kita dah dapat tahu separuh ilmu. Kalau dua hadis, seluruh ilmu. Tidak, dia tidak dilihat dari sudut tu. Sebab sesuatu perkara tadi dilihat dari sudut item. Dari sudut item. Jadi dalam sudut item tadi, kita lihat dari sudut mana, pada perspektif mana, dari sudut mana sesuatu hadis itu diceritakan. Misalnya contohnya, bila kita pergi sebuah masjid, maka kita akan menggambarkan masjid itu mengikut dari sudut mana pandangan yang kita lihat. Orang tanya dia, masjid macam mana? Dia kata ada satu mimbar. Orang kedua kata tak, ada satu kubah. Orang ketiga kata keliling dia ada pintu. So kenapa perbezaan dari segi takrif, pemberitahuan tentang lokasi masjid tadi, reka bentuk-bentuk masjid tadi? Kerana dari sudut mana dia dilihat.
Sebuah bangunan dia kan dia ada pandangan depan, pandangan belakang, pandangan sisi, pandangan atas, cuma pandangan bawah tak ada. Jadi dilihat di situ. Jadi orang yang mengatakan satu mimbar kerana dia lihat dari sudut depan. Orang yang orang yang mengatakan satu kubah sebab dia lihat dari sudut atas. Orang yang mengatakan sekeliling ada pintu sebab dia tengok dari sudut tepi. Sebenarnya sebuah masjid itu dia satu kubah, satu mimbar dan dikelilingi oleh pintu. Itu cantongan dia yang terbaiklah. Jadi begitu juga. Maknanya dari sudut mana dilihatnya dikatakan separuh ilmu tadi. Jadi saya dah terangkan di situ. Jadi dari sudut amal. Dari sudut amalan. Jadi amalan ni ada dua. Satu amalan zahir dan satu amalan hati. Amalan batin iaitu amalan hati. Maknanya dari sudut hati. Jadi oleh kerana amal tadi ada dua konsep. Satu dari sudut zahiriyah, a'dha'u jawarih, dengan perbuatan zahir kita, dengan tangan, kaki yang kita lakukan amalan yang orang nampak. Dan satu lagi amal tadi dalam hati. Dalam hati misalnya tempat wudu, rukun wudu kan syarat rukun wudu ada 6. Ada 6. Satu niat. Niat tu dalam hati. Lain tu basuh muka, basuh tangan beserta dengan siku, sapu kepala, lepas tu batu basuh kaki beserta dengan buku lali. Jadi dia ada niat dan dia ada tertib. So niat dan tertib tadi dia maknawi, dia di dalam, dia tak nampak. Begitulah juga dari sini Imam Syafi'i menyatakan hadis ini nisful ilmu kerana amal itu dibahagi kepada dua. Satu amalan qalbi yang di batin, dan satu lagi amalan berkaitan dengan anggota zahir. Jadi saya tak baca sebagi ya. Tuan-tuan dah ada kitab di depan, tuan-tuan tengoklah apa yang saya cakap di depan tu. Kalau saya baca satu lambat. Jadi itu pun dah lambat saya terangkan. Jadi tuan-tuan boleh lihat mana saya pergi dahulu. Jadi saya tak baca satu perkataan saya terangkan sahaja dalam tulisan tadi. Jadi tuan-tuan tengok atas ni, bawah lah. Jadi amalan batin, satu amalan qalbi iaitu batin, dan satu lagi amalan zahir yang bersangkut paut dengan zahir. Jadi oleh kerana bersangkut paut dengan amal hati, oleh itu dia menjadi nisful iman, ia menjadi nisful ilmu berdasarkan pada sudut pandangan itu. Misalnya bila kita baca satu hadis Nabi SAW yang mafhumnya ialah apabila seseorang Nabi kata baca 3 kali qul huwallah. Baca 3 kali qul huwallah. Mungkin baca 3 kali. 3 kali qul huwallah, iaitu 3 kali qul huwallah seperti membaca sebuah Al-Quran. Jadi 3 kali qul huwallah ni baru 12 ayat. Kalau orang baca satu Quran lebih kurang 6,200 lebih ayat. Jadi adakah sama orang yang membaca 12 ayat dengan orang yang baca 6,200 lebih ayat? Tak sama pahalanya. Tapi kenapa kata membaca qul huwallah 3 kali seperti sebuah Quran? Sudut dia beza. Kenapa? Dalam Quran ni dia ada madhamin, dia ada benda yang nak disampaikan. Mazmum dia nak disampaikan. Madhamin tu ialah peluru kepada perkataan semua isi yang nak disampaikan dalam Al-Quran tadi. Pertama tentang tauhid, kedua tentang hukum ahkam, dan ketiga tentang kisah. Tauhid, hukum ahkam, tauhid dan kisah. Tauhid, hukum ahkam iaitu risalah lah. Nabi membawa hukum ahkam, risalah di situ, dan tentang kisah-kisah yang diceritakan, madhamin dan kisah. 3 ni isi Al-Quran. Jadi qul huwallah ni tentang tauhid. Dia mengambil 1/3 daripada isi Al-Quran. Jadi 1/3 dari sudut isi itu, di sudut tauhid tu 1/3. Jadi kalau 3 kali baca 1/3 seperti sebuah Quran dari sudut tauhid tadi. Begitu. Seperti juga hadis surah Ikhlas, 1/3 daripada Al-Quran dibahagi kepada 3 kandungan, tauhid, risalah dan kisah. Ataupun ada riwayat kata Quran tadi terbahagi kepada 4 bahagian pula. Banyak dalam hadis yang berbeza. Al-Imam Baghawi telah membawa hadis ni, hadis pertama dalam kitabnya
dan kerana ittiba' mengikuti pengarang yang kedua, pengarang pertama, iaitu Sahibul Mishkat, membawa hadisnya di dalam kitabnya yang pertama sebagaimana pengarang pertama. Okey, pada muka surat 121. Pada muka surat 121 ialah setiap ayat dia ada asbabun nuzul. Setiap ayat ni dia ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul. Ayat ni, turunnya ayat ini, kenapa dan sebab apa. Dia ada asbabun nuzul. Dan begitu juga hadis, kita panggil dia asbabul wurud. Kenapa hadis ini diwaritkan oleh Nabi? Kenapa hadis ini disabdakan oleh Nabi? Begitu. Jadi kisahnya menyebabkan Nabi menuturkan sesuatu hadis tadi. Jadi asbabul wurud. Hadis kita panggil dia asbabul wurud. Quran kita panggil dia turunnya ayat tadi dia ada asbabun nuzul. Sebab nuzulnya Quran tadi, turunnya Quran tadi, sebab waridnya hadis tadi, sebab kenapa hadis itu disabdakan oleh Nabi. Ada satu orang sahabat lelaki yang nak meminang seorang sahabat wanita, sahabiah, seorang sahabi dan seorang sahabiah. Jadi dua-dua ni duda dengan janda lah. Jadi dia hantar pinangan. Maka sahabat lelaki tadi, dia hantar pinangan kepada sahabat wanita tadi. Maka oleh kerana pada masa itu masa berhijrah, wanita tadi kata pinangan diterima apabila kamu berhijrah ke Madinah. Syarat pinangan tu diterima bila kamu berhijrah juga. Maka berhijrahlah sahabi tadi kerana nak mengahwini Ummul Qais. Wanita tadi, sahabiah tadi, nama dia Ummul Qais. Itu kunyah dia. Namanya ialah nama sahabi tadi Ummul Qais, kunyahnya Ummul Qais, nama dia Qailah. Sayyidatuna Qailah radhiyallahu anha. Jadi nama sahabat tadi, siapa nama sahabat tadi? Tak diceritakan nama sahabat itu. Maka nama sahabat itu digelari dengan nama Muhajir Ummul Qais. Muhajir itu seorang yang berhijrah kerana Ummul Qais. Tak diceritakan nama sahabat tadi, sebab itu satu keaiban. Jadi sahabat ni benda-benda aib dia tak cerita. Nama orang pun dia tak cerita. Nama siapa pun tak cerita. Sebab tu dalam hadis, itulah kehebatan sahabat. 124,000 sahabat berittifaq, bersepakat, kita tak akan beritahu siapa nama Muhajir tadi. Sebab apa? Itu satu keaiban dan mengaibkan seorang Islam. Dia kata, man satara aurata muslim fid dunya satarallahu auratahu fil akhirah. Barang siapa yang mengaibkan mana-mana orang Islam di dunia, maka Allah akan menutup. Barang siapa yang menutup keaiban saudaranya Islam di dunia ini, maka Allah akan menutup keaibannya di akhirat. Jadi menyebut nama tadi menyebabkan seorang itu diaibkan. Satu orang itu diaibkan, sebut nama tu pun dah aib. Jadi muhaddisin cubalah mencari siapakah nama, tetapi tidak dapat diketahui. Seorang pun tak menceritakan nama tersebut. Tak mencerita kunyah dia. Kunyah dia tadi itu Ummul Qais lah. Nama kunyah wanita tadi Ummul Qais. Namanya Qailah. Sahabat tadi digelar Muhajir Ummul Qais. Tak cerita nama dia, sebab itu satu keaiban. Jadi di sini kesalahan tak boleh tegur lah. Dah tak boleh diaibkan. Kesalahan mesti ditegur, tapi bukan dengan cara mengaibkan. Salah kena tegur, tapi tak boleh dengan cara mengaibkan. Kesalahan kena tegur. Salah tak boleh tegur. Nanti salah kita tak boleh tegur, nanti aib. Salah kena tegur, tapi ada cara tegurannya dan bukan dengan cara mengaibkan seseorang itu. Manusia ni dia suka dibelah.
Dia suka dibelai dengan kebaikan-kebaikan. Bila dibelai dengan kebaikan, maka dia akan seronok. Anak kita kan, bila dia buat satu benda yang kita suruh, dia buat tu, benda tu tak jadi pun, tapi kita kata Masya Allah, pandai adik buat. Dia seronok. Pandai adik buat. Nanti adik buat cantik lagi ya. Dia dah dibelai dah. Pandai adik buat, dia seronok. Sedangkan dia buat tu tak betul pun, tapi kita dah belai dia. Masya Allah, pandai adik. Dia pun seronok nak buat lagi. Tapi kita kata untuk akan datang, buat macam ni pula. Buat macam ni pula. Jadi keaiban tadi, kita, sebab bila kita nak betulkan kesalahan dengan kita membelai. Contoh dia lah, di segi dari pergi pejabat, satu orang bos, dia panggil kerani dia, untuk buat kerja. Dia panggil setiausaha dia untuk buat kerja. Dia pun bagi 5 proposal. Okey, kamu siapkan 5 proposal ni. Maka SU dia pun tadi buatlah kerja. 5 proposal disiapkan. Bila 5 proposal disiapkan, proposal kelima tu dia tak setuju, tapi 4 lagi dia setuju. Dia seronok, dia suka, bagus, macam mana dia nak. Tapi yang keempat tu, dia bukan macam mana dia nak. Maka bila proposal tu datang, maka dia pun ambil proposal tadi, dia campak pada setiausaha tadi. Dia kata, kamu ni kerja dengan aku 17 tahun, nak buat proposal pun tak pandai. Sedangkan satu kesalahan saja yang perlu ditegur, tapi dia cara herdik macam tu. Jadi orang tu akan rasa susah, tak senang hati. Dia kata, nanti bos, kereta engkau aku calar nanti. Sebab dia tak sedar hati, sebab dia tak dibelai. Jadi kalaulah bos tadi dia terima orang ketua, CEO, pejabat-pejabat ni, jadi dia terima, dia kata Masya Allah, proposal pertama Masya Allah, macam saya nak. Masya Allah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, okey lah 80%. Yang kelima ni, kalau dapat betul sikit, dia dah dibelai. Pertama, kedua, ketiga, keempat dibelai. Dan dia kata kelima yang poin nak dibetulkan, kalau dapat betulkan sikit ni, kata bos, 5 minit saya betulkan. Kenapa? Sebab dia telah dibelai. Dia telah dibelai. Dia telah dibelai. Jadi sebab itu, kesalahan perlu ditegur, tapi bukan dengan cara mengaibkan. Apatah lagi pula zaman moden ini, dunia di hujung jari. Kesilapan dan keaiban seorang itu disebut yang mana seluruh dunia akan dapat tahu. Itu bukan caranya. Jadi kita kena belajar. Itu dunia kehidupan. Satu ilmu, satu macam mana dunia kehidupan, mempelajari kehidupan. Ada orang yang berilmu, ada orang yang mengetahui, tetapi mempelajari kehidupan tu dia tak belajar macam mana cara kehidupan. Mempelajari kehidupan tu penting. Belajar macam mana, itu dunia kehidupan. Bermasyarakat, macam mana bermasyarakat, macam mana berpejabat, macam mana bermasjid, itu kena belajar. Dan benda ni, Allah maafkan kita, banyak di kalangan kita yang tidak dapat mempelajari itu lagi. Belajar dah, sudah belajar banyak dah, tahu dah apa semua, tapi nak mempraktikkan pelajaran itu tak banyak. Jadi itulah dia panggil dunia kehidupan. Jadi kita belajar macam mana. Sebab itu Nabi SAW telah mengajarkan kehidupan kepada kita. Khair. Jadi kahwin itu bukan satu kesalahan, bahkan dia termasuk amalan sunnah Rasulullah SAW. Sebab Nabi kata, atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW bersabda, aku mengahwini wanita perempuan, siapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kahwin tu, tapi sebab itulah sahabat tidak menamakannya. Okey, dalam riwayat banyaklah ada tentang innamal a'mal ni, dia ada 5 dalam riwayat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal amalu binniyat. Al-a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat. Ada banyak riwayat dalam hadis lah. Innama dia ada perkataan huruf innama, haruf asar, innama, dan satu lagi
iaitu al-a'mal bin niyat. Tiga. Amal. Okey. Daripada inilah hukum-hukum dikeluarkan oleh ulama-ulama. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah dalam fuqaha, dalam mazhab